Keluar nak share. Sen ada dah patah yang itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu 'azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib serta jemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung pengajian kita. Malam ni kitab Kifayatul Awam, insya-Allah, yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seperti biasa sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Muka surat 25. Nombor 12, tajuk kita pengertian jirim dan jisim. Pada pertemuan yang nombor 11 tu, pengertian wajib. Sebenarnya pembahasan dia tentang hukum akal. Pembahasan kita ialah berkaitan dengan hukum akal. Di hukum akal itu ada 3. Satu, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mustahil, dan perkara yang harus. Lepas tu dia definisikan apa itu perkara yang wajib dalam ibarat dia, muka surat 24 tu pengertian wajib. Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil aqli adam. Yang dikatakan wajib itu ialah sesuatu yang tidak digambarkan, tidak dapat digambarkan pada akal akan oleh ketiadaan. Maknanya akal tak boleh tergambar yang dia ni tak ada. Mesti ada. Mesti ai la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, iaitu akal tidak membenarkan bi'adamihi dengan ketiadaan perkara tersebut.
Kemudian dia bagi contoh katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambilnya ruang oleh sesuatu jirim. Iaitu akhzihi qadran minal fara', iaitu mengambilnya jirim satu kadar daripada ruang. Bagi contoh. Maka surah 12 ni dia teranglah apa itu jirim. Apa itu jirim? Sebenarnya dia nak menerangkan contoh. Pembahasannya hukum akal. Dia mendefinisikan hukum akal yang wajib. Cuma dia bagi contoh itu, contoh benda yang wajib iaitu jirim wajib tahayyuz. Contoh dia bagi. Maka diterangkan apa benda itu jirim. Sebenarnya pembahasan mengenai jirim jisim ni bukanlah akidah. Bukan akidah. Tetapi dia ada kaitan dengan akidah. Dia ada kaitan dengan akidah. Lebih-lebih lagi bila munculnya, awal-awal dulu pernah muncul, iaitu orang yang menganggap Allah itu berjisim. Menganggap Allah itu, dan sekarang pun ada. Sekarang masih lagi ada. Maka dia mengatakan jisim itu maksudnya apa saja yang wujud jisim. Ya Allah wujud, Allah jisim. Dia punya dakwaan gitulah. Dia kata Allah wujud, semua benda yang wujud itu jisim. Jadi Allah juga wujud, Allah jisim. Cuma bezalah jisim Allah dengan jisim kita tak sama. Jadi apakah benar dakwaan tersebut? Apakah benar dakwaan tersebut? Maka sini dia bahas. Sini kita bahas apa makna jisim. Boleh nanti dia punya kemuncak dia, bolehkah kita mengatakan Allah Ta'ala itu jisim? Sebelum kita nak menetapkan ataupun tak boleh ke, boleh ke, kita kena faham dulu jisim tu apa. Tahayyuz lil jirmi itu bahasa Arab, tapi dia eja dalam bahasa Melayu lah. Tahayyuz tu mengambil ruang. Pengambilan ruang. Faham mengambil ruang? Kita sekarang mengambil ruang. Isi air dalam botol itu contoh yang paling mudah. Isi air dalam botol penuh. Ruang dalam botol itu telah diambil oleh air. Kita ni pun sedang mengambil ruang. Kita pergi mana pun kita mengambil ruang. Adalah satu misal dari bahagian-bahagian yang wajib. Sebab apa? Sebab tak boleh, tak ada orang boleh terfikir dalam otak dia, akal dia jirim tapi tak mengambil ruang. Kita test tengok. Ada yang boleh bagi contoh? Jirim tapi tak mengambil ruang. Sepakat lah. Sepakat. Ahli fizik ke, ahli sains ke, atau orang agama ke, sepakat. Jisim mesti mengambil ruang. Tak boleh nak bayangkan jisim tapi tak mengambil ruang. Kan? Itu dia bagi contoh benda yang wajib. Maksudnya mesti, sifat yang mesti, yang wajib bagi jirim iaitu mengambil ruang. Dia bagi contoh. Maka akal mengatakan mustahil jisim tak mengambil ruang, wajib jisim mengambil ruang. Lepas tu dia bahas apa itu jirim, apa itu jisim. Jirim di dalam sains pun tak silap saya pakai juga kot. Jirim jisim kan. Bahasa Melayu pun pakai kan. Jirim adalah jauhar, yakni benda. Baik dia tunggal, iaitu fardun, atau bersusun, murakkab. So kalau kita buat apa minda kan, jirim pecah dua. Satu single atom. Contohlah single apa namanya? Single atom lah. Kemudian yang tersusun, dua atau lebih. Dua atau sampai infinitif. Yang single tu dipanggil jauharul fard. Jauharul fard. Ataupun dalam sains dia panggil atom lah. Tak tahu zaman sekarang ni dah kuat kan. Dalam pengkajian fizik sekarang ni,
paling kecil sekali dalam kuantum fizik, partikel paling kecil sekali dipanggil quark, dan tak boleh dipecahkan lagi dah. Kalau pecahkan dia akan jadi energi atau wave, dia tak akan jadi partikel, tak akan jadi jisim. Jadi dalam ni dipanggil jauharul fard. Dipanggil jauharul fard. Dan mungkin tak nak nampak dengan mata, bahkan mungkin tak wujud. Maksudnya apa? Dia hanya wujud dalam bentuk susunan saja, gabungan. Di single saja kalau kita nak cari wujud tak single atom itu, dia sahaja tanpa bercantum dengan atom lain, itu wujud atau tidak, itu sebagai orang tak wujud. Sebenarnya contohnya macam tepung kan. Boleh tak kita ambil tepung satu tepung satu, mana yang paling kecil itu kita pecahkan lagi, boleh ke tak? Kalau boleh dipecahkan ni, maknanya dia bukan jauharul fard. Sampai dah tak boleh pecah, baru dia panggil jauharul fard. Jadi kalau dia bersusun, dia bercantum dua atau lebih, dia panggil jisim. Jirim tu mana kategori lah. Mana jirim kalau single dia panggil jauharul fard, kalau tersusun dia panggil jisim. Lain halnya dengan jisim kerana dia adalah sesuatu yang tersusun dari dua jauhar fardi berdasarkan pendapat jumhur mutakallimin. Jadi jisim dia mesti tersusun, merakam. Kalau dia tak tersusun dia panggil jauhar, tapi jauhar dia tak wujud. Tak tahulah kalau ada orang boleh buktikan wujudnya satu benda yang paling kecil yang tak boleh dipecahkan, benda tu wujud. Kalau wujud pun apa guna dia tak tahu. Maksudnya dia macam satu asas kita. Asas bagi setiap benda itu adalah jauharul fard. Semua lah, manusia ke, pepejal ke, cecair ke, gas ke, semuanya mesti daripada jauharul fard. Ada yang mengatakan bahawa jisim itu tersusun daripada 3 jauhar. Ini ada khilaf lah. Ada khilaf. Zaman dulu khilaf banyak. Zaman sekarang tak tahulah siapa kerja di lab misalnya, dia boleh buktikan maknanya cantuman paling kecil adalah 2 atau 3 atau 4. Itu kena tanya ni ahli sains atau fizik. Zaman dulu tak ada mikroskop kan. Jadi dia orang khilaf di situ. Dia tak nampak dengan mata. So sekurang-kurangnya jisim itu berapa cantuman? Kita kata mutakallimin, ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah kata 2 cantuman cukup dipanggil sebagai jisim. 2 atom bercantum. Ada yang kata tak? Ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 8, ada yang kata 12, 24, 36. Itu khilaf lah. Pasal apa? Tak dapat nak dibuktikan. Tapi yang sepakatnya dia mesti bercantum. Yang sepakat dia mesti bercantum. Cantuman dari minimum berapa cantuman? Itu khilaf. Itu khilaf. Sebab apa saya terangkan ni? Sebab Ibnu Taimiyah dia kata, apalah mutakallimin, Asy'ariyah, dia orang jisim pun khilaf. Apa makna jisim pun dia orang khilaf. Ada yang kata cantum 2, cantum 3, cantum 4, cantum 8, satu yang betul. Kita kata sepakat jisim itu bercantum, tak ada khilaf. Tapi bercantum daripada berapa jauhar itu khilaf. Contohnya kalau falsafah dengan Mu'tazilah, bila dua jauhar, 2 atom bercantum, dia kata belum lagi jadi jisim, dia jadi khat. Dia bagi nama satu nama. Kalau cantuman 2 jauhar, dia bagi nama lain, dia kata khat. Kalau cantuman 3, dinamakan sabah, dinamakan as-sabhu. 4 baru bagi jisim. Maknanya beza pada nama je. Bagi nama lain. Kalau 1 jauharul fard, kalau 2 dipanggil khat, kalau 3 dipanggil as-sabhu, kalau 4 baru dia bagi jisim. 4, 5 sampai lah berjuta-juta. Dalam manusia ni tak tahu berapa juta cantuman, berapa juta tak tahu. Tapi yang penting dia bercantum. Itu sepakat. Jadi tak khilaf. Yang khilafnya cantum berapa, itu dia.
Jadi Ibn Taymiyah cuba nak memberi satu pandangan yang mutakallimin kata apa dia orang jisim jirim pun dia orang tak hilaf. Pada mahiyah jisim itu ataupun definisi jisim itu sesuatu yang tercantum tak hilaf. Bahkan falsafah mengatakan, falsafah menafikan jauhar. Dia kata ada dipanggil hayula wa surah. Jisim itu cantuman antara hayula dan surah. Ini falsafah. Falsafah tak dia tak percaya jauhar. Jauhar al-fard yang kita jauhar al-fard single atom tu, falsafah dia tak percaya. Sebab bagi falsafah dia tak ada pecahan tu tanpa batas, infinity. Maknanya pecah, boleh pecah lagi. Sampai mana? Sampai infinity. Itu falsafah. Maka terpaksalah mutakallimin membuat satu teori supaya pendapat falsafah itu dibatalkan. Kita kata wujudnya satu partikel yang dia ni tak ada pecah, namanya jauhar al-fard. Sebab apa? Ini dalam lah ni sebenarnya pembahasan ni. Di falsafah dia mengatakan bahawa benda tu pecah lagi. Kalau macam Ant-Man kan, tengok Ant-Man yang siri yang dia cari bini dia hilang kan, dia masuk ke dalam apa yang paling kecil lagi kan, kecil lagi, dan sampai kalau falsafah dah tak ada, dia akan boleh pecah lagi. Akhirnya benda tu akan menafikan kebangkitan semula di akhirat. Dia akan nafikan benda-benda tu. Dia punya impact daripada pemahaman falsafah. Jadi terpaksalah mutakallimin, ulama akidah nak selamatkan akidah daripada gangguan fahaman falsafah lah kita kata. Mungkin orang kat sini tak terganggu, tapi kita kena ingat akidah ni bukan untuk kita saja, untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Jadi ada saintis-saintis yang hebat-hebat, orang yang mengkaji falsafah. Jadi bila dia kaji, dia tengok falsafah mengatakan partikel tu dia tak ada penghujung, pecah. Boleh pecah sampai. Kalau Ant-Man tu dia cuba nak bukti kan. Tapi cerita je lah. So datang mutanya tak boleh, ni bahaya. Kita bukan nak menyelamatkan, alah ini orang awam tak terfikirlah benda tu kan. Tak payah kita bahas. Akidah akan bahas sampai sedalam-dalamnya. Ini sebabkan kita akidah kita yang bawah. Itu dah perlu bahas secara mendalam dah. Siapa yang nak ambil manfaat, boleh ambil manfaat. Siapa yang tak ambil manfaat, tak ada masalah. Sebab kita dah masuk ke bahagian yang dalam ni. Jadi dia bukan sia-sia. Ada faedah, ada sebab. Kalau orang betul-betul kaji falsafah, misalnya dia baca, misalnya dia akan tengok teori-teori falsafah, tapi dia boleh terpengaruh. Macam Harun Yahya dan sebagainya, terpengaruh banyak dengan falsafah. Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Qindi, Ibn Rushdi, itu banyak tu terpengaruh kan. Ulama besar lah terpengaruh dengan falsafah. Dan dia orang bahkan macam Ibn Sina dengan Al-Qindi itu bahkan mewar-warkan, mendakwahkan, mengarang kitab, menerangkan. Sampai ada yang dakwa matahari itu bukan, matahari itu hanya satu bayangan saja. Pun ada. Jadi sebab itulah pembahasan ni dibahas oleh para ulama kalam. Kalau orang yang tak faham, dia apa belajar benda ni. Sebab dia sempitlah, dia tak tahu permasalahan. Nak buat apa ulama-ulama susah payah bahas benda ni kalau tak ada faedah. Ada faedah, ada dia punya impact dia. Maka ketahuilah bahawa jauharul fard itu ketika bersendiri tidak dinamakan dengan jisim, dan ini tidak ada pertentangan. Hanya saja pertentangan itu terjadi dalam hal penamaan jauharul fard dengan yang demikian itu ketika bergabungnya pada jauhar yang lain. Satu pendapat mengatakan bahawa jauhar yang seperti itu tidak juga dinamakan dengan demikian, yang jisim, sebagaimana dikutip daripada Al-Ghazali dan dipilih pula oleh As-Sa'di Taftazani, dan beliau menisbahkannya kepada ulama muhaqqiqin.
Satu pendapat lagi mengatakan bahawa jauhar tersebut dinamakan dengan yang demikian, yakni jisim, sebagaimana dikutip dari Imam Haramain dan diutarakan juga oleh Imam Sanusi dalam kitab Syarah Kubra, di mana beliau berkata, dan mereka itu tidak mahu memberi nama kepada benda yang terkecil, yakni daqiq, dengan jisim ketika bersendirinya ataupun ketika dia bergabung pada yang lainnya, maka mereka menamakan setiap dari kedua benda yang terkecil itu dengan jisim, kerana hakikat jisim adalah mu'allaf, yakni bersusun ataupun tersusun lah. Dan setiap daripada jauhar ketika berkumpul bisa atau boleh dinamakan dengan mu'allaf. Maknanya ada setengah pendapat tak setuju namakan jauharul fard. Sebab apa? Jauharul fard tu tak wujud pun, tak ada seorang boleh buktikan dia itu wujud secara tersendiri. Semuanya dah bergantung. Semuanya dah bergantung. Jadi cukup dengan jisim, tak perlu panggil jauharul fard. Tapi itulah, kalau kita tak namakan suatu benda yang terakhir sekali, macam tadi lah, falsafah kendakwa tidak ada. Tidak ada ending, mana tidak ada pengakhiran pada benda yang terkecil. Sentiasa boleh dipecahkan, sentiasa boleh kan sampai infinity. Logik tak? Ha? Logik juga kan? Dia benda tak nampak satu. Jadi kalau cuma ulama kata, kalau kita tak letak satu, maka akhirnya bila orang tanya ada tak? Kalau kita kata kalau ada nama pun tak ada, benda tak ada, akhirnya orang ambil pendapat apa-apa. Kerana dia tak ada penghujung, dia boleh pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Semua kalau nafas lagi panjang, boleh panjang lagi. Contohnya kalau Imam Taftazani kata, kalaulah contohnya kita ambil satu benda yang besar, satu benda yang kecil, gunung dengan semut. Semut tu kalau kita pecah sampai tahap falsafah tak, masih boleh pecah lagi. So apa bezanya gunung dengan semut? Gunung kita pecahkan tak ada, setiap partikel tu akhirnya tak ada penghujung, pecah-pecah lagi. Semut pun sama, pecah semut, tapi boleh pecah lagi sampai dulu infinity. So apa bezanya semut dengan gunung? Sedangkan kita tahu kan semut kecil, gunung besar. So kita kata tak boleh lah kata semut kecil, gunung besar, sebab boleh pecah lagi, boleh pecah lagi, gunung pun pecah lagi. Ini tak masuk akal. Sebab kalau kita pecahkan semua sampai jauharul fard, mungkinlah, contohlah jauharul fard semua yang paling kecil sekali boleh dipecahkan 10 juta. Tapi kalau gunung mungkin million, trillion. Tak ada beza, ada perbezaan. Kalau dua-dua tak ada penghujung, tak ada pecahan. So nanti kan dalam hari kiamat kan Allah Ta'ala hancurkan gunung-gunung. Gunung tu hancur tak henti. Macam mana? Kan? Cuma di sini Imam Ghazali ada sedikit kecenderungan kepada falsafah. Wujudnya satu perkara yang dipanggil jauharul mujarrad. Jauhar mujarrad. Ada satu istilah lagi. Ini Imam Ghazali dia terpengaruh dengan falsafah. Dia bagi contoh jauhar mujarrad ni roh, malaikat, jin, syaitan, jauhar mujarrad. Tapi itu khilaf dengan jumhur. Sebab kita tahu kan malaikat naik turun jelas. Betul, malaikat naik turun. Maknanya dia ada space, naik turun. Malaikat diciptakan, betul tak diciptakan, dia ada time, dia ada masa. Mujarrad ni maksudnya sepi daripada masa dan tempat. Dia ada banyaklah mujarrad, sepi daripada masa, sepi daripada dia dua je, masa dengan tempat. Not confined with space and time, ataupun space sahaja atau time sahaja. Kata Imam Ghazali, roh kita ni dia tak confined space. Ikut pendapat pasal. Tapi ulama tolak lah pendapat tu. Sebab tak boleh nak. Habis tu apa bezanya roh kita dengan badan kita? Kalau dua-dua jisim. Ulama kata badan kita jisim kathif dia panggil. Jisim kathif. Kasih kalau secara bahasa dia panggil tebal lah. Kalau roh dia panggil jisim latif. Kalau orang Melayu panggil makhluk halus.
makhluk halus. Istilah Melayu kan. Sebenarnya makhluk halus ni bukan kepada jin saja. Sebenarnya apa saja yang di alam ghaib kita orang Melayu panggil makhluk halus. Cuma akhirnya sampai ke zaman kita dia pergi kepada makhluk halus je jin. Samanya jin, roh, syaitan apa yang kita tak nampak, malaikat, semuanya dipanggil makhluk halus. Makhluk yang halus datang dari mana makhluk halus tu? Ni jisim latif. Ini mutakallimin kata roh tu dia bukan jawhar mujarrad, dia jisim latif, masih mengambil ruang dan masih. Cuma dia punya apa tu, zat dia tu beza sikit. Zat dia berbeza sikit. Macam mana pepejal dengan cecair kan agak beza sikit. Dia beza kan, zat pepejal dengan zat cecair. Walaupun dua-dua jisim, cuma ikatan dia longgar kan. Itu dalam sains dia faham. Kalau pepejal kan payah nak kalau cecair dia boleh mudah dipisahkan. Jadi kalau malaikat, jin, roh ni dia tetap juga jisim tapi kategori latif. Ulama yang panggil makhluk halus, bukan jauhar mujarrad. Itu disebut dari Imam Ghazali. Imam Ghazali dia macam ni, makanan nasi mi. Ini makanan nasi mi. Jirim, jisim, jauhar. Maknanya jirim itu atas lagi kategori lah. Jirim itu mewakili general. Kalau jirim yang single dia panggil jauhar. Kalau jirim yang merakkab dia panggil jisim. Tapi kan karbon dioksida kan saintis kata CO2 tu. CO2. Satu karbon, dua oksigen. Air H2O, dua hidrogen, satu oksigen kan H2O. Kalau karbon dioksida CO2. CO2 dah tiga atom. Karbon satu, dua oksigen. Kalau oksigen O2, dua oksigen. Dia tak ada yang satu tak ada. O saja ke, C saja ke. Semuanya macam tu. Itu kalau sains kan, saya ingat masa saya belajar Malaysia dulu, itulah. Tak tahu lah sekarang yang pakar fizik. Jirim. Tiga je. Pepejal, cecair, gas. Itu yang setakat ni. Kalau ada yang boleh datangkan yang keempat, ceritakan lah. Cahaya tu ada khilaf. Adakah cahaya itu termasuk kategori gas atau cahaya itu dia bukan jirim, dia nanti ada satu lagi istilah dia panggil arab. Arab itu sifat bagi jisim. Ini baru belajar jisim ni. Apa tu jisim? Nanti ada satu lagi dia panggil sifat jisim. Cuma dalam akidah kita tak panggil sifat jisim, kita panggil arab. Sama aja sifat, tapi nak guna istilah lain. Sebab sifat kita nak guna pada Allah Ta'ala. Allah zat dan sifat. Kalau selain Allah, jisim dan arab, benda yang sama. Maksudnya sama dari segi zat, jirim. Dan semua jirim tu, jisim tu zat lah. Cuma oleh kerana beza dia qadim dengan hadis tu. Zat Allah kan qadim, sifat Allah qadim. Maka kita nak bezakan tu, ulama kata guna Allah zat dan sifat. Kalau manusia zat juga, sifat juga. Tapi oleh kerana nak bezakan, oleh kerana zat manusia ni tak qadim, baru, dia panggil jisim. Dan sifat manusia pun baru, zat dia baru, mesti sifat baru, dipanggil arab. Tapi makna hampir sama je, cuma dia punya ciri-ciri je beza. Itu nanti ada pembahasan lagi nanti. Di cahaya ada khilaf, adakah cahaya jirim atau cahaya arab, itu ada khilaf. Kita sini nak tentu apa, kita ni bab akal, bab akli. Jadi siapa yang boleh bagi hujah yang paling logik, yang boleh diterima akal, dia betul. Itu je. Ada yang mengatakan cahaya jirim, ada yang mengatakan cahaya itu arab. Yang setakat ni yang kita belajar, saya belajarlah pepejal, cecair, gas. Apa saja bentuk pepejal. Cuma macam contohnya benda yang pekat kan, macam kuah pekat, itu kita masih maknanya di mana pemisah antara cecair dengan pepejal kan? Kalau puding tu dia panggil pepejal ke?
Molekul ikatan dia tu, tapi dia punya sempadan dia tu di mana, itu kena tengok saintis lah. Contohnya puding. Puding pepejal ke cair? Puding. Tak pejal kan? Dodol pepejal ke cair? Maknanya antara pepejal cecair dengan gas tu, dia ada tengah-tengah je lah. Maknanya ada benda yang paling keras, lepas tu kan kekerasan pepejal tu kan belian paling keras kan. Lepas tu turun sampai tahap mana dia berubah jadi pepejal cecair tu, itu tak boleh kita bahas lah tu. Jadi dia ada lingkungan 3 tu lah, sama ada pepejal, cecair, gas. Itu cahaya pemasan panjang. Pasal kuah panjang, terkali panjang. Sebab nak kata cahaya ni dia jisim atau dia alam? Kalau kita tengok pada sifat Allah kan, Allah ada sifat namanya An-Nur. Surah An-Nur. An-Nur kan sifat Allah, nama Allah. Jadi kalau kata Nur tu sifat, bukan zat, bukan benda, dia sifat. Tetapi ada hadis kan, Nabi kata malaikat diciptakan daripada cahaya. Takkan malaikat sifat kan? Mestilah malaikat tu mestilah dia jisim zat. Ada kata tak, dibuat daripada bahan yang bercahaya. Tapi siapa nak buktikan? Siapa pun tengok malaikat. Mak ada khilaf, cahaya ni zat atau sifat, dia khilaf. Sains atau lah, menurut sains saya tak ingat. Sains kata cahaya ni adalahkah jisim ataupun sifat. Cahaya tu wave. Boleh jadi partikel, boleh jadi wave tu sifat lah. Adalah cahaya langit dan bumi. Tak betul tu. Jadi maksudnya kita perlu tahu benda-benda itu, perlu tahu. Jadi bila ada orang cuba mendakwa, kita boleh jawab. Ini hanya pembahasan, nanti masuk dalam bab dia akan barulah dibahas dalam mukhalafah lil hawadis itu dibahas. Adakah Allah tu jirim atau bukan, jisim atau bukan, dan Allah ada bersifat dengan sifat. Jadi ada bukan satulah, beberapa lah pemahaman dahulu, dia memang kata Allah jisim. Memang kata Allah tu jisim. Yang kedua pula yang masuk bertentangan. Maknanya dia mensifatkan kepada Allah semua sifat-sifat jisim, tapi dia kata Allah bukan jisim. Kalau dah mensifatkan Allah tu dengan sifat jisim, automatik mengatakan Allah tu, walaupun dia tak kata, maknanya macam contohlah, macam lelaki dengan perempuan. Cuba senaraikan sifat-sifat perempuan. Senaraikan sifat-sifat perempuan lah. Maknanya fizikal. Lepas tu kita ni, apakah itu? Semua akan jawab perempuan. Betul? Dia kata tak, bukan, itu perempuan tu lelaki. Kita takkan terima pasal apa? Yang dia sifatkan itu memang dah menunjukkan perempuan. Tapi dia kata tak, perempuan tapi lelaki. So tak boleh masyarakat. Kita tak boleh. Dia ceritakan ciri-ciri, contohnya dia cerita motosikal. Dia ceritalah benda ni. Lepas tu kita motor, tak, bukan, lori. Kita akan tolak. Betul? Kita kata engkau cerita tadi sifat-sifat motor, tiba-tiba kau tanya apa dia, kita akan kata motosikal ada salah. Sebenarnya yang masukkan lori. Boleh dimakan. Tayar 2 ada, lepas tu ada tempat duduk, ada tank. Cerita motor, apa dia? Kita kata motor lah tu. Tak, salah, lori. Boleh terima tak kan? Tak boleh. Lori bukan macam tu kita kata. Lori lain dia punya sifat dia. Yang kau cakap tadi motor atau basikal lah. Kalau kata lori, mustahil lori ada je, lori tayar 2. Contohlah kan. Jadi sama fahaman-fahaman yang Wahabi sekarang ni, dia mensifatkan Allah dengan sifat jisim. Dia kata Allah bukan jisim kan. Tapi dia mensifatkan Allah dengan sifat-sifat jisim.
Itu patut kita kena tahu apa itu jisim, apa itu sifat-sifat jisim, supaya kita tidak menisbahkan kepada Allah. Nanti kita masuk Allah sendiri yang kata dalam Quran. Dia akan pergi ke situ lah nanti akhirnya. Itu nanti dalam. Ni kita tahu, kita faham dulu apa makna jisim. Cuma dia beritahulah khilaf-khilaf tadi. Imam Ghazali pula diikuti oleh Imam Sa'di Taftazani. Itu mana kata oleh kerana Jauharul Fard ni tak wujud, tak perlulah kita beri satu istilah. Ulama kata tak, nanti falsafah masuk, lain habis. Kita kena letak satu benda yang dia punya terakhir saja, dia infinite. Dia bukan apa ni, dia tidak terbatas, dia terbatas. Pada pernyataan inilah Syekh Abbas bin Zakari mengisyaratkan di dalam arjuzahnya, yakni syair berbahar rajaz, di mana beliau berkata, wal jismu fi mustalahil kalam aqalluhu juz'ani bintizamin haitsu ta'allafahuma jismani ta'lifu zaini dzalika ta'lifani. Dan jisim itu di dalam istilah ilmu kalam sedikitnya adalah dua juz, yakni dua bahagian secara beraturan. Sekiranya bersusun kedua bahagian itu, maka keduanya adalah jisim, kerana bersusunnya kedua bahagian itu menyebabkan terjadinya dua susunan, sedangkan tiap-tiap susunan bisa dinamakan jisim, boleh dinamakan jisim. Ini dia susunan dengan hafal-hafal lah. Bahasa Arab ya. Biasanya ulama dia nak menyimpan satu maklumat, dia susun dalam bentuk syair. Banyak dalam ilmu, setiap ilmu tu, hampir semua ilmu ada syair-syair yang bahas tentang ilmu itulah. Ini warak lah. Kalau Melayu susunan bahasa Melayu, pantun 2 kerat ke pantun 4 kerat, dia tak edit. Dia tak edit. Dia terjemah ke bahasa Melayu, dia tak edit. Kita ada kan apa ni, buah cempedak di luar pagar. Ambil kalau salah tunjukkan, saya budak mau belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu kan disimpan satu nasihat di situ kan. Bahasa Arab memang tentu dia akan susun ilmu tu dalam bentuk nazam. Misalnya kita tak pernah belajar lagi apa ni, dia kata ada akidah yang contohnya akidatul awam dalam syair. Kemudian Jawharatul Tauhid dalam bentuk nazam 144 bait syair. Fiqh pun ada. Fiqh contohnya Matan Zubat Ibn Ruslan, fiqh Syafi'i dalam bentuk syair. Nahu pada Ibn Malik, Alfiyah Ibn Malik 1000 bait. Itu nahu. Itu biasa orang Arab lah, dia akan simpan dalam bentuk. Cuma kita, kalau kita syair Arab, kalau kita pakai bahasa Arab, okeylah kita buat bahasa Arab. Kalau kita tak, kita simpan dalam bahasa Melayu. Tapi di sini dia terjemah. Bila dia terjemah, kelang kabut lah bahasa Arab biasalah. Bahasa Melayu terjemah bahasa Arab memang panjang tadi. Kalau rajin susun dalam bahasa Melayu, pantun 4 kerat kan? Itulah konsep dia. Maknanya saya tak pernah hafal lah yang bahasa Melayu. Wal jirmu kasyajari wal hajari fa iza qala laka syakhsun inna syajarata lam ta'khus mahallan minal ardi masalan la yusaddiqu aqluka bidzalik lianna akhzaha mahallan wajibun la yusaddiqu aqlu bi'adamihi. Dan jirim itu adalah seperti pohon dan batu. Pokok dan batu. Contoh dia bagi. Maka jika seseorang berkata kepada anda, sesungguhnya pohon itu tidak pernah mengambil tempat dari bumi umpamanya, tidaklah akal anda membenarkan yang demikian itu, kerana mengambilnya si pohon akan satu tempat adalah wajib. Dalam erti akal tidak membenarkan ketiadaannya. Ada pokok yang tak mengambil ruang. Ada akal manusia yang boleh terima pokok tak mengambil ruang? Mustahil.
Jadi di sini dia hanya nak bagi tahu contoh saja. Aplikasi dia nantilah pada bab mukhalafah lil hawadis. Yang timbulnya isu Allah bertempat atau tak bertempat, isu dia di situ. Jadi kalau orang itu mengatakan Allah bertempat, maksudnya mengambil ruang, bertempat itu mengambil ruang, maka automatik dia, walaupun dia tak kata, tetapi dia sudah menyatakan Allah itu jisim secara tidak langsung. Sebab yang mengambil tempat ni semua jisim. Allah bukan jisim tapi mengambil tempat. Ini tadi lah, dia buat cerita pasal ciri-ciri motor. Bila kita tanya ni apa, dia tanya ni apa, kita kata motor dalam lori. Kita tak boleh. Maknanya ciri-ciri jisim mestilah jisim. Jadi dia meletakkan ciri-ciri jisim kepada Allah, lepas tu dia kata bukan jisim. Ataupun yang lebih berani ni memang jisim. Itu lagi berani. Dia kata Allah tu jisim. Dia sebab apa dia tak boleh nak terima sesuatu yang tidak mengambil ruang mengambil tempat. Betul? Allah tak mengambil ruang tempat. Tak, akal dia tak boleh terima. Pasal apa? Sebab manusia memang kita hidup bersama jisim. Kita hidup bersama jisim. Jadi kita tak boleh terbayangkan jisim yang tak mengambil ruang. Akhirnya dia nak samakan Allah dengan jisim juga. Allah pun mesti mengambil ruang. Kalau Allah tak mengambil ruang, berarti Allah tak wujud. Siapa pula yang kata setiap yang wujud mesti mengambil ruang? Itu nanti dia ada pembahasan lagi dalam bab wujud ni. Ini baru hukum akal. Dia masuk bab wujud. Adakah setiap yang wujud itu mesti mengambil ruang? Kalau jisim mesti mengambil ruang, tapi yang wujud beza. Sebab wujud bukan semua wujud jisim. Banyak benda yang wujud bukan jisim. Sifat wujud bukan jisim. Sifat wujud juga, tapi bukan jisim. Jisim pun termasuk salah satu daripada benda wujud. Sifat pun termasuk benda wujud. Arab pun benda wujud. Dan ada lagi yang wujud tetapi tidak mengambil ruang. Allah Ta'ala wujud yang tak mengambil ruang. Pasal apa kita kata macam tu? Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu kan nanti dalam bab laisa kamitslihi syai' kan. Bila Allah dah kata laisa kamitslihi syai', so kita kenapa nak paksakan syai' tu punya ciri-ciri kepada Allah? Allah dah kata dia tak sama dengan syai' pun. Sebab dalil itulah kita menolak segala ciri-ciri syai' yang selain Allah, ditolak daripada Allah Ta'ala. Sifat dia tidak mengambil ruang langsung. Sifat mengambil ruang berdasarkan jisim dia. Dia bukan tak mengambil ruang langsung, dia tak mengambil ruang secara langsung, Pak. Secara tak langsung. Contoh buku ni dia mengambil ruang. Maka hitam ni mengambil ruang ke tak? Hitam ni kita tak kata hitam ni mengambil ruang. Kita kata oleh kerana hitam ni sifat bagi buku ini, maka secara tak langsung dia pun mengambil ruang kerana zat dia mengambil ruang. Jadi kita tak boleh kata hitam ni sahaja mengambil ruang, tak boleh. Mesti kita kata buku yang hitam ini mengambil ruang. Kita lagi hitam mengambil ruang, tak boleh. Tak masuk akal. Sifat dia sebenarnya dia mengambil ruang juga, cuma dia tak mengambil ruang secara langsung. Dia mengambil ruang mengikut kepada zat dia. Ikut kepada zat dia. Sebab kita tak boleh pisahkan hitam daripada sifat, tak boleh dipisahkan daripada zat. Yang mengambil ruangnya orangnya tu, tingginya tu. Mesti, itu nanti tidak, sifat ada beberapa nanti. Sifat nanti ada pembahasan tentang sifat. Ciri-ciri sifat dia ada ciri-ciri dia. Yang dia panggil Arab lah. Dia panggil Arab. Kena biasakan lafaz tu Arab. Sifat, ya sifat sebenarnya. Arab tu sifat juga. Cuma nak bezakan antara yang qadim dengan yang hadis dia. Yang apa ni, yang milik Allah dengan milik jisim. Mustahil.
Bukan tidak boleh, mustahil mengambil hak. Memang tak boleh. Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak bayangkan dia. Tak tempat macam mana. Itu ada. Itulah tuntutan dia. Sobi. Okey, nanti kita sambung. Seterusnya pengertian mustahil pula. Tapi dah tajuk lain dah kan. Ada satu baris lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian jirim di sini adalah pengertian dengan perumpamaan, sedangkan pengertian jirim dengan hakikat sudah terdahulu, sudah pun berlalulah masa. Maksudnya dia bagi wal jirmu kasyajarati wal hajar. Maksudnya jirim itu adalah seperti pokok dan batu. Ini dia nak bagi contoh. Definisi maknanya dalam ilmu mantik, apabila kita nak mendefinisikan sesuatu itu, dia perlu tepat lah. Tapi di sini dia bukan bagi definisi jisim, dia bagi contoh jisim. Kalau definisi dia dah bagi sesuatu yang bercantum dengan dua jauhar itu definisi dia. Tapi di sini dia kata jirim itu seperti pokok dan lain-lain. Ini bukan definisi tapi contoh. Itu maksud dia. Adalah pengertian dengan perumpamaan. Maksudnya memberi perumpamaan, memberi contoh. Sedangkan pengertian jisim sudah pun terlalu, maksudnya dah bahas sebelum ni kan, jisim itu benda yang bercantum dua jauhar atau lebih. Wallahu a'lam. Soalan? Soalan tak ada. Ada? Ya, guru, soalan? Dia tak boleh masuk Ustaz. Tak tahu apa pasal saya punya ni. Ada orang cuba nak masuk tapi tak boleh. Dia tak boleh nak type. Oh. Dalam ni. Ni tak boleh apa ni depan. Dia kena WhatsApp saya kat sini. Ini dah bukanya tadi buka WhatsApp kan, masalah. Tak boleh. Okey dah. Okey, setakat itu dulu memang insya Allah Ta'ala pada kemajuan tahun Allah Alhamdulillah Taufiq Bahagia Sampaikan dan kepada semua kaum muslimin. Syukur kepada Allah.